Illness anxiety disorder merupakan salah satu gangguan di bawah kategori somatic symptom and related disorders yang dihuraikan dalam DSM-5. Gangguan ini merujuk kepada keadaan di mana individu mengalami kebimbangan yang berlebihan dan berterusan terhadap kemungkinan menghidap penyakit serius walaupun tiada simptom fizikal yang ketara atau hanya simptom ringan. Konsep gangguan ini bermula sejak zaman Yunani kuno dan dikenali sebagai hypochondriasis yang pada awalnya dianggap berpunca daripada masalah fizikal. Namun, dari abad ke-17 hingga ke-19, pemahaman mula berubah apabila ia dilihat lebih berkait dengan faktor psikologi dan emosi. Dalam perkembangan psikiatri moden, keadaan ini kemudian diklasifikasikan sebagai sebahagian daripada gangguan somatoform. Pada tahun 2013, melalui DSM-5, istilah hypochondriasis digantikan dengan illness anxiety disorder ataupun IAD bagi memberikan pemahaman yang lebih tepat. Selain itu, tahap kebimbangan yang dialami tidak selari dengan keadaan kesehatan sebenar dan boleh mengganggu kehidupan harian individu, termasuk dalam aspek sosial, akademik, dan pekerjaan. Gangguan ini menunjukkan bahawa faktor psikologi mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi cara individu melihat keadaan kesehatan fizikal mereka. Secara keseluruhannya, pemahaman tentang IAD telah berkembang daripada kepercayaan awal yang berasaskan fizikal kepada penjelasan yang lebih menekankan faktor psikologi selaras dengan kemajuan dalam bidang psikologi dan psikiatri moden. Anggaran prevalence bagi gangguan kebimbangan penyakit iaitu illness anxiety disorder adalah berdasarkan anggaran diagnosis hypochondriasis dan kebimbangan kesehatan menurut DSM-3 dan DSM-4. Prevalence bagi kebimbangan kesehatan dan atau keyakinan terhadap penyakit dalam tempoh 1 hingga 2 tahun dalam tinjauan komuniti dan sampel berasaskan populasi dari negara berpendapatan tinggi seperti Amerika Syarikat dan Jerman adalah di antara 1.3% hingga 10%. Bagi populasi perubatan ambulatori, kadar prevalence dalam tempoh 6 bulan atau 1 tahun adalah antara 2.2% hingga 8%, merentasi pelbagai negara dengan kadar prevalence berrata berpembarat sebanyak 3%. Sebaliknya, dalam satu kajian terhadap pesakit di klinik pakar, kira-kira 1/5 daripada individu melaporkan mengalami kebimbangan penyakit. Prevalence bagi gangguan ini didapati setara antara lelaki dan juga wanita. Punca yang pertama ialah faktor psikologi. Individu cenderung mempunyai pemikiran katastrofik, iaitu catastrophic thinking, iaitu mentafsir simptom kecil sebagai penyakit serius. Tahap kebimbangan yang tinggi menyebabkan mereka terlalu fokus kepada keadaan tubuh. Pengalaman trauma seperti pernah menghidap penyakit serius atau kehilangan orang tersayang akibat penyakit juga boleh mencetuskan gangguan ini. Yang kedua, faktor biologi. Ketidakseimbangan bahan kimia otak iaitu neurotransmitter yang berkaitan dengan kebimbangan. Yang kedua, di dalam faktor biologi seperti genetik, contohnya individu yang mempunyai sejarah keluarga dengan gangguan anxiety lebih bersih. Faktor risiko yang pertama ialah persekitaran gangguan kebimbangan penyakit kadangkala boleh dicetuskan oleh tekanan hidup yang utama atau ancaman yang serius seperti bersifat penderaan pada masa kanak-kanak atau menghidapi penyakit serius semasa kanak-kanak, penyakit serius yang dihidapi ibu bapa atau kematian ibu bapa yang sakit semasa zaman kanak-kanak boleh menjadi faktor pendorong kepada perkembangan gangguan ini apabila mencapai usia dewasa. Ya, selamat pagi Aina.
Selamat pagi. Saya rasa sakit kepala ni tanda tumor otak. Saya dah Google. Boleh saya tahu apa bukti yang menunjukkan itu tumor? Entahlah, tapi saya takut. Selain tumor, apa lagi kemungkinan lain yang berlaku? Mungkin stres atau kurang tidur. Betul, jadi kita cuba lihat semula fikiran itu. Adakah terus anggap paling teruk membantu atau tambah risau? Tambah risau. Jadi sekarang saya rasa awak dah faham. Lepas ni, bila ada simptom, cuba fikiran tu dengan bukti yang lebih realistik ya. Selamat pagi Aina. Selamat pagi. Hari ini kita cuba baca artikel kesihatan sekejap, 2 minit sahaja. Saya takut nanti saya overthinking. Okey, tidak mengapa Aina, saya ada dengan awak. Kita akan cuba baca perlahan-lahan. Jantung saya laju sikit. Okey, tidak mengapa Aina, itu normal. Sekarang saya nak awak cuba fokus pada pernafasan. Tak seteruk yang saya bayangkan. Okey, bagus Aina. Ini cara kita latih badan supaya tak terlalu takut. Okey, baiklah, selamat pagi Nana. Pagi. Okey, saya nak tanya awak. Bila rasa cemas, biasanya apa yang akan awak buat? Saya terus Google simptom. Okey. Teknik awak tu tak berapa sesuai, tapi tak apa. Kali ini kita akan cuba teknik pernafasan ya. Jadi selepas saya cakap 4 saat awak akan ikut. Tarik nafas 4 saat, tahan dan hembus perlahan. Okey, cuba awak tarik nafas, lepas tu hembus selama 4 saat. Rasa lebih tenang sikit. Okey, bagus Nana kalau macam tu. Jadi untuk pengetahuan awak, teknik pernafasan ni dia boleh bantu kurangkan rasa cemas tanpa perlu periksa simptom. Aku rasa macam ada penyakit serius lainnya. Aku takut. Aku faham kau risau. Tapi kau dah jumpa dokter kan? Dah, dokter kata okey. Jadi mungkin ini sebab anxiety. Aku ada je kalau kau nak borak. Terima kasih, rasa lega sikit bila ada cerita. Jangan pendam serang-serang ya. Baiklah, selamat pagi Kel. Selamat pagi. Baiklah Kel, tahukah awak bahawa apabila kita rasa cemas, badan kita ni boleh bagi simptom seperti jantung laju atau sakit kepala. Oh, jadi bukan semestinya penyakit serius? Ya, betul. Itu reaksi normal badan kita terhadap stres. Oh, patutlah saya selalu rasa macam tu bila overthinking. Jadi, perkara ni penting supaya kita dapat bezakan antara simptom biasa dan penyakit sebenar. Oh. Yang kelima ialah rawatan farmakologi, iaitu penggunaan seperti antidepresan. Sebagai contoh, SSRI. Ini dapat membantu mengawal simptom kebimbangan dan pemikiran obsesif. Biasanya, ini akan diberikan jika simptom sederhana hingga teruk. Illness anxiety disorder merupakan gangguan psikologi yang menyebabkan individu mengalami kebimbangan berlebihan terhadap kesihatan walaupun tanpa simptom yang jelas. Kesedaran masyarakat amatlah penting bagi membantu pengesanan awal dan intervensi yang berkesan. Jika anda atau orang di sekeliling anda sering bimbang tentang penyakit secara berlebihan, dapatkan bantuan daripada profesional kesihatan mental. Tidak semua perubahan yang berlaku di tubuh anda melambangkan anda menghidapi penyakit yang serius. Amalkan pengurusan stres, hadkan pencarian maklumat tentang kesihatan secara berlebihan, dan fokus kepada kesejahteraan mental. Perkara ini dapat membantu mengurangkan kebimbangan tentang kesihatan anda. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.